Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban bislami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billah. Muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Sebelum kita mulakan kuliah kita pada malam ini, marilah sama-sama kita menghadiahkan surah Al-Fatihah kepada guru saya yang baru meninggal pagi tadi di Pondok Gua Kepayang, Pendang, Kedah. Saya belajar itu 2 tahun, tingkatan 1, tingkatan 2 di situ. Jadi guru inilah yang banyak membimbing kami, mengajar kami, menjaga kami. Jadi beliau pun sakit, kena stroke. Jadi kita duk rancanglah bila boleh rentah negeri ni nak baliklah ziarah dia. Kan? Bila PM umur malam boleh ziarah, boleh balik. Rupanya Allah SWT lebih menyayangi dia. Kan, pagi tadi pukul 8 pagi dah meninggal. Jadi kita pun tak sempatlah nak balik ziarah guru kita yang sedang sakit. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa beliau dan menempatkan roh beliau di kalangan orang-orang yang soleh, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada malam ini satu tajuk yang baru lagi, iaitu tentang rundingan dan tawaran. Muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila musyrikin Quraisy ini mereka melakukan berbagai-bagai siri penyiksaan ke atas para sahabat. Para sahabat kena begitu teruk kezaliman penyiksaan yang mereka lakukan ke atas diri para sahabat, sehingga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun mereka tidak berani untuk orang kata apa, touchlah diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, tetapi mereka telah mengeluarkan kata-kata kesat, fitnah, maki hamun dan sebagainya. Maka apabila musyrikin Quraisy ni mereka dah buat berbagai-bagai siri penyiksaan kepada para sahabat, supaya orang yang beriman kepada Allah dan Rasul ni lebih kurang 40 orang, 50 orang ni, mereka kembali kepada agama asal, kembali kepada agama penyembahan berhala. Tetapi rupanya tuan-tuan, mereka tak mampu. Mereka mampu menyeksa fizikal para sahabat, mampu. Terkeluar kulit kepala, kulit belakang terkeluar. Ada di kalangan para sahabat yang buta mata, cacat. Ada yang bahkan gugur syahid kerana penyiksaan yang begitu dahsyat yang mereka lakukan. Tetapi mereka tak mampu untuk merobek iman keluar daripada dada-dada para sahabat. Mereka tak mampu untuk memastikan bahawa diri sahabat-sahabat ini kembali kepada agama penyembahan berhala. Tak mampu.
Akhirnya macam mana tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah? Mereka terpaksa menggunakan secara lembut pula. Ini orang yang saya katakan tadi, orang yang ada penyakit hati ni, bila dia buat orang macam-macam, dia buat fitnah orang, adu domba, dia maki, hamun dan sebagainya, tapi bila orang tu orang pun tak beri kesan kepada dia, kan, tak melekat dalam hati mereka. Orang yang kena tadi, para sahabat yang kena tadi, tidak merasa putus asa, tak merasa gentar, tak merasa, orang kata apa, kecewa dengan apa yang mereka anuti selama ini. Inilah yang membuatkan orang kafir Quraisy semakin sakit hati. Mereka sakit hati lagi, kan? Patutnya orang yang kena tadi ni, dia semakin teruk, kan? Sakit hati, kecewa, resah, takut, gentar. Tapi tak, ini tidak terjadi kepada diri para sahabat. Kerana apa? Kerana keimanan mereka yang teguh, yang kukuh, dan keyakinan mereka yang tinggi kepada janji Allah. Sebab tu mereka tak gentar. Bila mereka tak gentar, tak takut, inilah yang membuatkan kaum musyrikin menjadi semakin resah, semakin putus asa dengan siri-siri penyiasatan yang mereka lakukan. Dan akhirnya mereka kata, kita buat seksa mereka pun tak jadi apa itu, ngarut ni. Lalu macam mana? Kita buat cara yang halus, iaitu diplomasi pula. Cara lembut. Cara kasar ni, kita main cara kasar, tak jadi apa. Para sahabat ni, sahabat Muhammad ni, kita main cara kasar, kita buatlah macam mana, rimbuk mereka sampai pensan, pukul mereka sampai lebam, sampai pensan, tak jadi apa. Sekarang ni kita main cara diplomasi, cara lembut. Macam mana? Maka bangunlah seorang daripada kalangan mereka yang hebat, di kalangan mereka yang pintar, iaitu namanya Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah siapa? Utbah bin Rabi'ah adalah bapa kepada Hindun, isteri Abu Sufyan, yang mana bapaknya Utbah bin Rabi'ah inilah yang terbunuh dalam peperangan Badar, dibunuh oleh Hamzah. Hamzah bunuh Utbah bin Rabi'ah. Sebab itu Hindun, dia mengupah seorang hamba ini, namanya Wahsy ini, kalau engkau dapat bunuh Hamzah dalam peperangan Uhud, engkau robek dadanya, jantungnya bawa keluar, aku nak mamah, aku nak makan. Ini dia Utbah bin Rabi'ah, ayah kepada Hindun. Dia seorang bangsawan, seorang pembesar Quraisy. Dia menawarkan diri kepada kaum Quraisy. Dia kata, okeylah, lah ni bagi kepada aku peluang untuk pergi berjumpa dengan Muhammad, dan aku nak bincang dengan dia beberapa tawaran yang boleh kita tawarkan kepada dia. Mudah-mudahan dia berhenti daripada menyampaikan dakwah. Sebab kita seksa sahabat dia tak jadi apa. Koklah dia semakin nak gerun, takut nak berhenti dakwah. Tak, dakwah sentiasa berkembang, sentiasa berjalan di kota Mekah. Maka musyrikin Quraisy pun besar-besar kata, okeylah, kami serahkan urusan ni kepada engkau, wahai Utbah bin Rabi'ah. Maka Utbah bin Rabi'ah pun pergilah bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah Nabi. Sampai di rumah Nabi, Nabi ni nampak qudwah hasanah. Qudwah hasanah. Walaupun yang datang itu adalah musuh dia, walaupun yang datang itu adalah orang yang menyeksa sahabat-sahabat dia, orang yang menabur fitnah tentang diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bila datang, Nabi sambut dengan muka yang manis, sambut dengan senyuman.
mempersilakan Utbah bin Rabi'ah masuk dalam rumah dia, kan, untuk nak mendengar apa yang hendak dibincangkan oleh Utbah bin Rabi'ah. Maka Utbah pun dia mulalah mengatakan, disebutlah, dia kata, wahai anak saudaraku, sebagaimana kita ketahui, kamu ni berasal dari keturunan dan baka yang mulia, bahawa engkau telah membawa satu ajaran baru yang telah memecah belahkan penduduk kota Mekah. Maka aku datang ni, aku nak bawa satu tawaran kepada engkau. Kan, dia pun mulalah Utbah ni kata, engkau ni anak saudara kami, orang yang sangat dikenali, orang yang sangat mulia, akhlaknya baik di kalangan bangsa Arab kota Mekah. Tetapi kamu ni wahai Muhammad bawa satu ajaran yang baru yang mengakibatkan berlakunya perpecahan dalam kalangan masyarakat Arab di kota Mekah. Jadi kami tak mahu yang tu. Sekarang ni kami nak, boleh tak, kami nak menawarkan beberapa tawaran kepada engkau, tapi dengan syarat engkau mesti memberhentikan dakwah ini. Apa tawaran dia, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah? Kata baginda Nabi SAW, Nabi kata, silakan, cerita pada aku apa tawaran kamu, aku sedia mendengar. Nampak tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, Nabi ajar kepada kita. Nabi ni kedua hasanah ni, ikutan yang terbaik. Nabi adalah pendengar yang terbaik. Walaupun musuh datang, nak bagi suatu tawaran-tawaran yang mana tawaran itu tak masuk di akal, tidak boleh diterima, tetapi baginda Nabi SAW mendengar apa yang kamu nak bicarakan. Bukan Nabi potong terus, Nabi kata, ayah tak payah sembang lah, aku tahu dah apa nak sembang apa, baik balik, aku tak mau dengar dah. Kalau kita ni awal-awal potong lah, orang tu main dengan kita, tak ada apa lagi, dah lah aku tak mau sembang, balik, aku tahu dah hang cakap apa. Tapi Nabi dah, Nabi kata, wahai Utbah, apa yang kau tawarkan aku nak dengar, cerita berapa. Sebab Nabi jadi pendengar yang baik. Apa kata Utbah? Dia kata, sekiranya tujuanmu membawa agama baru ini untuk mendapatkan harta kekayaan. Dia kata, wahai Muhammad, kalau tujuan kau bawa agama baru ni nak menjadi orang yang paling kaya, tak apa, aku akan pastikan bahawa aku akan kumpul semua harta-harta pembesar Quraisy di kota Mekah, dan aku akan menjadikan orang yang paling kaya di kalangan penduduk kota Mekah. Itu tawaran pertama. Kalau kau datang bawa ajaran yang baru ni semata-mata nak kaya, aku akan himpun seluruh harta kekayaan penduduk kota Mekah dan akan bagi pada kamu, dan kamu akan menjadi orang yang paling kaya di kota Mekah. Itu yang pertama. Yang kedua, sekiranya engkau bermaksud untuk mendapatkan kemuliaan, kalaulah kamu wahai Muhammad bawa ajaran baru ni sebab nak dapat kemuliaan, nak orang puji engkau, nak orang angkat engkau, nak orang jadi pengikut yang ramai, dia kata, aku akan memastikan bahawa engkau akan dilantik sebagai raja orang Arab. Utbah dia akan pastikan bahawa pembesar Quraisy ini akan lantik Muhammad bin Abdullah sebagai raja bangsa Arab kalau dia datang membawa ajaran baru ini semata-mata untuk mendapat kemuliaan. Itu tawaran yang kedua. Tawaran yang ketiga, dia kata, wahai Muhammad, kalau engkau tolak tawaran aku yang pertama, nak jadi orang yang kaya, tolak tawaran yang kedua, nak menjadi orang yang mulia, tawaran yang ketiga, aku akan mencari seorang tabib
mencari seorang doktor pakar untuk merawat penyakit engkau. Bermakna engkau ni ada penyakit. Ada penyakit sebab apa? Manusia pada zaman itu dia nak apa? Dia mesti nak paling kaya, orang kaya. Kan? Kita hari ni pun kan duk berebut macam-macam. Huru-hara sebuah negeri huru-hara. Berebut yang ni nak ni, yang ni nak ni, huru-hara. Kan? Sebab apa? Sebab dia kaya lah. Kan? Kalau siapa yang ada orang nak berebut dia miskin, payahlah. Payahlah. Kan? Berebut dia miskin payah. Kan? Tapi semua berebut dia kaya. Inilah yang ditawarkan oleh Utsbah bin Rabi'ah. Bermakna kalau orang yang dikata kalau orang tu waras otaknya, mesti terima punya. Nak jadi orang yang paling kaya di kalangan bangsa Arab, tak mau ke? Kan? Lepas tu nak jadi orang mulia. Ramai pada hari ni kita rebut nak jadi orang yang mulia. Orang ni puji orang puji. Kan? Ramai. Mesti dia maunya. Tapi dia kata kalau dua tawaran yang aku tawarkan ini kepada engkau wahai Muhammad, kamu tak mau, bermakna engkau ada something wrong dalam diri kamu, iaitu engkau ada penyakit. Tapi tak apa, jangan risau. Aku akan cari doktor pakar. Doktor pakar, bukan doktor biasa. Aku akan pastikan doktor pakar ini mampu merawat penyakit yang kau alami ini. Nampak tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Tawaran cukup hebat. Kan? Tawaran cukup hebat. Apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Setelah itu Nabi kata apa? Apakah sudah habis segala hasrat yang hendak dicurahkan itu? Kan? Nabi tanya dia, wahai Utsbah, engkau habis cakap lah. Nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita. Kan? Dengar dulu, dengar. Orang yang datang kepada kita ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, macam-macam orang datang. Orang yang kita suka, orang yang kita tak suka, orang yang separuh kita suka. Kan? Apatah lagi kita ni jadi AJK masjid, AJK surah sebagainya kan. Tak apa, kita dengar dulu. Dengar dulu idea dia apa dia cakap. Tak payah potong, tak payah bakang dia. Dengar dulu. Nabi dengar sampai habis. Hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis saja dengar, Nabi tanya dia, wahai Utsbah, habis dah cakap? Utsbah kata, aku dah habis cakap. Barulah Nabi mula cakap. Nabi mula bercakap, Nabi baca ayat Al-Quran surah Fussilat. Ayat 1 hingga ayat 6. Nabi baca pembukaan perbicaraan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Utsbah. Nabi baca ayat surah Fussilat ayat 1 hingga 6 yang bermaksud Hamim, diturunkan dari Tuhan Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kitab yang menjelaskan ayat-ayat dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan membawa peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling daripadanya. Mereka tidak mahu mendengar. Mereka berkata, hati kami berada dalam tutupan yang menutup apa yang kamu seru kami kepadanya, dan telinga kami ada sumbatan, dan antara kami dan kamu ada dinding. Maka bekerjalah kamu, sungguhnya kami bekerja pula. Katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya, dan mohonlah apapun kepadanya, dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Nabi baca ayat 1 hingga 6 surah Fussilat ini. Kemudian Nabi baca lagi sampai ayat yang ke-13, iaitu fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa samud. Sampai ayat ke-13 itu Utsbah bangun dan dia tutup mulut baginda Nabi SAW. Dia kata apa? Berhenti, cukup. Dia tak mampu lagi nak mendengar ayat-ayat mukjizat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ayat ini telah menggetarkan jiwa Utsbah bin Rabi'ah. Dia tak mampu lagi mendengar. Sampai ayat ke-13 dia bangun, dia tutup mulut Nabi. Sebab apa?
ayat ke-13 ini memberi ancaman yang cukup pedih, yang cukup hebat kepada mereka. Apa kata Allah SWT dalam ayat 13 ni? Jika mereka berpaling, maka katakanlah wahai Muhammad, aku telah memperingatkan kamu dengan petir seperti yang menimpa kaum 'Ad dan kaum Samud. Maksudnya kalau kamu berpaling, kamu tak mau beriman kepada Allah dan Rasul, maka kamu tunggulah akibatnya seperti mana Allah turunkan bala kepada kaum 'Ad dan kaum Samud. Maka pada ketika itu, walaupun kamu merupakan orang yang hebat, peradaban kamu, kekuatan kamu, tetapi bila Allah turunkan bala kepada kamu, maka niscaya kamu semua akan hancur. Kenapa? Kerana kamu menolak untuk beriman kepada Allah dan Rasul. Bila dengar ancaman ini, hati Utbah bin Rabi'ah mengetar, takut. Maka dia datang tutup mulut Nabi. Dia kata, kafa ya Muhammad, cukup wahai Muhammad, jangan teruskan lagi, aku tak mampu nak dengar ni, cukup, berhenti dekat tu. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, lepas tu pun dia tak mau dengar apa dah. Maka dia pun kembali kepada sahabat-sahabatnya. Utbah pun balik. Lepas jumpa Nabi, dia pun tak mampu lagi nak buat discussion dengan Nabi. Maka dia pun baliklah kepada, jumpa geng-geng dia lah. Jumpa Abu Jahal, Abu Sufyan, geng-geng dia lain. Jumpa, puan ni tunggu. Nak tunggu apa berita yang akan dibawa balik Utbah ni. Sebab apa? Utbah ni orang yang mereka yakin pandai bercakap, pandai berdialog, pandai berdebat. Mudah-mudahan dia bawa balik satu berita gembira kepada mereka. Mereka nak tunggu ni dekat mereka punya tempat markah siapa lah. Bila dia balik dia balik sampainya, lalu sahabat-sahabat dia tanya, apakah perkhabarannya, apa beritanya wahai Utbah, kami duk tunggu-tunggu ni, apa berita yang kamu bawa balik ni? Jawab Utbah, demi sesungguhnya belum pernah aku dengar lagi barang sesuatu seperti mana aku dengar hari ini. Nampak? Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, ini mukjizat Al-Quran. Utbah, seorang musyrik, dia dengar ayat yang Nabi bacakan tadi telah menggetarkan jiwa dia, menakutkan jiwanya dengan peringatan Allah yang begitu dahsyat kepada orang yang berpaling daripada beriman kepada Allah dan Rasul. Maka dia kata pada sahabat dia kata, aku dengar apa yang Muhammad baca tadi itu di hadapan aku, dia bukanlah syair, dia bukanlah jampi, dia bukanlah sihir, dan juga bukan gurindam. Bukan. Semua itu bukan. Wahai kaum Quraisy sekalian, dengarlah cakap aku ini. Berilah peluang kepada Muhammad. Biarkanlah dengan usahanya itu. Demi Tuhan, sesungguhnya apa yang ku dengar tadi adalah suatu berita yang sangat teristimewa. Andai kata apa yang digambarkan oleh Muhammad terhempap ke atas kamu, maka tidak ada orang lain, hanya Muhammad saja yang boleh melepaskan kamu. Dan andai kata Muhammad boleh menonjol diri di kalangan bangsa Arab, maka percayalah bahawa kekuasaan kamu dan kemegahannya adalah kemegahan kamu juga. Ini perkataan yang keluar daripada mulut Utbah bin Rabi'ah. Bermakna dia kata, apa yang aku dengar tadi suatu yang sangat istimewa. Dia bukan syair, bukan gurindam, bukan soloka, bukan sihir, bukan jampi serapah, tetapi suatu yang sangat hebat yang aku tak pernah dengar. Inilah keindahan mukjizat Al-Quran. Dia kata, sekiranya kita menolak apa yang dibawa oleh Muhammad, niscaya kita akan ditimpa azab yang mana kita tak mampu untuk menolak azab itu kecuali apa yang dibawa oleh Muhammad. Apa kata geng-geng dia? Geng-geng dia kata, demi sesungguhnya engkau pun juga telah terpedaya dengan Muhammad. Geng-geng dia berkata, hang ni rupanya Utbah kami ingat bawa balik suatu berita yang bergembirakan. Rupa-rupanya hang pun kena sihir dengan Muhammad juga. La ilaha illallah. Hang pergi jumpa Muhammad,
hang kena sihir dengan Muhammad. Dan ikut Muhammad dah. Nampak? Geng-geng dia sendiri kata, Utbah, engkau sendiri dah terpedaya dengan kata-kata Muhammad. Apa kata Utbah balik? Dia kata, apa yang ku kata tadi adalah pendapatku tentang Muhammad, dan pendapat kamu terserahlah kepada kamu sekalian. Ini pendapat aku. Kan? Pendapat aku. Kan? Terserah kepada kamu. Nampak tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Geng-geng dia pun kata dia kena sihir dengan Muhammad. Tak percaya habis. Tak puas hati lagi, mereka hantar orang lain pula. Kata Imam At-Tabari dan Ibnu Katsir, orang musyrikin Quraisy telah menghantar Al-Walid bin Al-Mughirah dan Al-As bin Wa'il untuk datang bertemu dengan baginda Nabi SAW. Jadi dihantar Utbah bin Rabi'ah seorang. Dia kata hantar seorang, jadi dia kata kena sihir dengan Muhammad. Kan? Powernya apa nama kata-kata ni Muhammad ni power sampai Utbah bin Rabi'ah pun kena sihir. Kali ni kita hantar dua orang pula. Hantar dua orang pula, orang yang hebat lagi. Namanya Al-Mughirah bin Al-Walid bin Mughirah dan juga Al-As bin Wa'il. Hantar dua orang pula. Pergi jumpa Nabi. Bagi tawaran juga pada Nabi. Apa tawaran mereka? Mereka menawarkan kepada baginda Nabi SAW, iaitu yang pertama, benda yang sama, iaitu mereka sanggup menyerahkan wang kekayaan mereka kepada Muhammad. Kan? Tawaran yang sama ni. Bawa jumpa lagi. Sebab yang pertama tadi tak jadi. Hantar dua orang jumpa Nabi, tawar benda yang sama, iaitu kalau kau bawa agama ni wahai Muhammad kerana nak kaya, kami akan pastikan engkau orang yang paling kaya di kalangan bangsa Arab di kota Mekah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka juga menawarkan untuk mengahwinkan Nabi dengan perempuan yang paling cantik di kota Mekah. Paling cantik, ratu cantik lah. Kan? Dia akan pastikan mana perempuan paling cantik kota Mekah, itulah yang akan dikahwinkan dengan Muhammad. Ni tawaran kedua. Kan? Orang lelaki ni dia nak itu je. Kan? Logik akal lah. Dia nak kaya, dia nak perempuan paling cantik. Itu yang dia tawarkan kepada diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dua tawaran itu Nabi tolak mentah-mentah. Kerana perjuangan yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan itu dia matlamat dan hadafnya, bukan. Nabi ada objektif dia, ada hadaf dia, ada tujuan dia. Diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mengajak manusia beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, meninggalkan penyembahan berhala, meninggalkan kesyirikan kepada Allah. Itu tujuan diutuskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada manusia. Apa sahaja tawaran yang kamu bawa semata-mata untuk memastikan bahawa dakwah ini terhenti, maka Nabi kata itu bukan matlamat aku diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang musyrik Quraisy orang jahat lah, orang jahat. Orang ni dia memang tak putus asa. Kan? Sebab tu kalau kita baca buku-buku orang Talib Barat ni, orang Talib Barat. Kan? Orang Talib Barat. Mereka ni 24 jam berfikir, buat research bagaimana untuk merosakkan umat Islam. Dia tak pernah putus asa. Kan? Sebab dia ikut tok guru dia. Kan? Dia ikut tok guru dia. Tok guru dia siapa? Tok guru dia Iblis. Iblis tak pernah putus asa, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah.
Syaitan tak pernah putus asa untuk menggoda manusia, menghasut manusia. Tak pernah putus asa. Dia buat plan A gagal, dia pergi plan B. Plan B gagal, pergi plan C. Dia tak pernah gagal, dia tak pernah putus asa. Maka anak murid dia, puak-puak ini, Yahudi, orang dari barat dan sebagainya, dia tak putus asa. Dia akan cari bagaimana mana orang kata apa, perkara-perkara halus yang boleh merosakkan umat Islam. Dia akan cari. Sama juga ni puak-puak ni. Bila mereka bagi tawaran macam ni, Nabi tolak. Dia ada sahaja lagi orang dapat plan-plan dia untuk nak ajak Nabi supaya berhentilah sampaikan dakwah ni. Berhenti. Bila Nabi tolak tawaran pertama, tolak tawaran kedua, maka katalah Al-Walid bin Mughirah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, okeylah macam inilah Muhammad, kita pun tak mau gaduh-gaduh lah. Buat apa kita gaduh? Kan? Engkau pun bangsa Arab, aku bangsa Arab. Kan? Engkau daripada suku Quraisy, kami suku Quraisy. Kita sama-sama daripada suku yang mulia. Kita lebih adik-beradik. Tak mau gaduh lah, ni macam inilah Muhammad. Apa kata? Ni tawaran mereka. Ni tawaran mereka, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Apa dia kata? Wahai Muhammad, lah ni macam ni, boleh tak? Kita buat macam ni supaya fair lah, fair. Hari ni kita semua sembah agama engkau, wahai Muhammad. Kita buat ni senang. Kita tak gaduh. Hari ni semua kita ni sembah agama yang kau bawa, Muhammad. Esok engkau dan kami semua sembah pula agama kami. Tukar-tukar. Hari ni sembah agama ni, esok sembah agama ni. Esok jadi macam tu kita tak payah gaduh-gaduh. Kita fair lah. Kan? Buat apa kita gaduh-gaduh? Yang satu bangsa. Mbak tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, sampai tahap tu dia nak ajak supaya Muhammad memberhentikan dakwah dia di kota Mekah. Sampai mereka sanggup. Sanggup. Tak apalah, hari ni kita sembah agama yang kamu bawa, Muhammad, esok kau pula sembah agama kami pula. Tukar-tukar macam tu. Maka baginda Nabi diam sehinggalah Allah Subhanahu wa taala turun surah Al-Kafirun. Ni surah Al-Kafirun sentiasa kita baca di dalam solat maghrib. Surah inilah yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menjelaskan kepada Nabi dalam ayat yang ke-6, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu. Kamu pilih jalan kamu, ambillah itu agama. Bagi aku agama aku. Bab agama, bab akidah, no kompromi. Tidak boleh sekali-kali kami berkompromi dengan engkau, wahai Al-Walid bin Mughirah. Tak boleh. Dan Allah turunkan khusus surah Al-Kafirun ayat 1 hingga 6 yang kita sentiasa bacakan. Allah nak bagi tahu bahawa sekiranya mereka tak mau ikut, mereka tawarlah berbagai-bagai tawaran kepada kamu sekalipun, wahai Muhammad, sampai mereka sanggup menggadaikan pegangan mereka semata-mata ajak kamu ikut pegangan kamu. Kata Allah, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, ikutlah. Kamu tak mau terima, tak apa, kamu ikut agama kamu. Bagi aku agama aku. Ini tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Maka pembesar-pembesar Quraisy tidak berputus asa lagi dengan usaha mereka. Sekali lagi mereka datang beramai-ramai menemui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi bermula seorang datang, Utbah bin Rabi'ah. Kemudian utus 2 orang pula. Al-Walid bin Mughirah dengan Al-As tadi. Tak jalan. Akhirnya mereka datang ramai pula. Ajak berapa orang lagi datang, beramai jumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawar benda yang sama. Mereka tawarkan kepada Nabi supaya memegang jawatan sebagai penganjur bangsa Arab, kekayaan,
dan memukakan persediaan dan kesanggupan mereka untuk mencari tabib atau dukun sekiranya Muhammad dirasuk oleh jin dan syaitan dengan syarat-syarat dahulu, iaitu mesti memberhentikan dakwah Muhammad, mesti berhenti. Maka tawah lagi, attack lagi, kot-kot, 1 tak berjaya, 2 tak berjaya, 3 mungkin berjaya, nak menghasut ni. Semua itu dijawab oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan katanya, sebenarnya aku ini tidak ada kena mengena dengan apa yang kamu suarakan tadi. Segala apa yang aku bawa ini bukan dengan bertujuan mencari harta, kekayaan dan pangkat dan kekuasaan. Ini tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah, orang yang ikhlas memperjuangkan agama Allah, orang yang ikhlas mengangkat dan memartabatkan agama Allah. Dia datang bukan untuk menjadi orang yang kaya, bukan untuk menjadi orang yang berkuasa, untuk menjadi orang yang orang kata apa? Boleh meraih kemuliaan manusia. Tetapi kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Tuhan telah mengutuskan aku untuk kamu sekalian. Di samping itu diturunkan kitab suci kepada aku, dan Tuhan telah menyuruh aku menyampaikan berita yang menakutkan dan menggembirakan. Ini tujuan dia. Tujuan Nabi diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi berita gembira kepada orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, dan berita yang menakutkan kepada orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata baginda Nabi SAW lagi, kewajipanku semata-mata menyampaikan apa yang telah dipertanggungjawabkan ke atasku. Sekiranya kamu terima, maka itu adalah habuan kamu untuk dunia dan akhirat. Dan kalaulah kamu tolak, tidak ada lain, hanya bersabarlah sahaja sehingga Tuhan menjatuhkan hukumannya di antara aku dan kamu sekalian. Kalau kamu terima, kamu beriman kepada Allah dan Rasul, kamu akan selamat dunia dan akhirat. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kamu ingkar, kamu tak mau beriman, maka kamu tunggulah akibatnya yang Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kepada kamu kelak. Setelah perbincangan berlarutan dan tawar-menawar pun berlanjutan, tetapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap dengan pendiriannya, dan sebagai kata yang terakhir dari pihak Quraisy. Ni kata-kata ni kena habis. Quraisy pun dia dah mati akal dah. Sebab mereka dah bawa, mereka dah jumpa Nabi 3 kali. Kali pertama bawa seorang, Utbah bin Rabi'ah, tak berjaya. Kali kedua bawa 2 orang, Walid bin Mughirah dengan Al-As, tak berjaya. Kemudian pergi pula berapa orang lagi jumpa Nabi, tak berjaya juga. Macam-macam tawaran mereka bagi, tak berjaya juga, tak dapat mempengaruhi baginda Nabi SAW. Dan akhirnya ini kata-kata mereka terakhir. Ni kira mati akal lah ni. Apa mereka kata kepada Nabi? Mereka kata, apa yang telah sampai ke pengetahuan kami tentang seorang yang tinggal di Al-Yamamah bernama Ar-Rahman, dialah yang telah mengajar engkau segala-galanya ini. Dia mula mereka cipta lah. Dia kata, wahai Muhammad, kami dapat tahu bahawa engkau ni duk pandai cakap, pandai duk ni macam-macam ni. Rupanya ada seorang di Yamamah tu namanya Ar-Rahman yang duk ajar hang. Kemudian, sesungguhnya kami tidak percaya langsung dengannya. Segala-galanya telah kami usahakan setakat daya dan upaya kami. Dan sebagai kata yang terakhir dari kami untuk kau, iaitu kami tidak akan biarkan engkau begitu sahaja, dan pilihlah antara 2. Ni kira orang dah putus asa, dah habis dah. Dia kata sekarang ni, wahai Muhammad, kami bagi 2 pilihan kepada engkau. Pilih di antara pilih satu di antara 2 ni. Apa dia? Kalau tidak engkau yang membinasakan kami, maka kamilah yang akan memusnahkan engkau, wahai Muhammad. Dengan kata-kata itu mereka pun berangkat pulang tanpa sesuatu pun yang tercapai. Ini tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah. Akhirnya cara diplomasi, cara lembut yang mereka datang bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menawarkan dengan berbagai-bagai tawaran, yang mana tawaran ini memang sangat disukai oleh manusia, sangat digemari oleh orang-orang lelaki khususnya. Nak jadi kaya,
nak dapat kemuliaan orang puji, nak dapat followers yang ramai, kemudian nak dapat perempuan yang paling cantik, bini yang paling cantik, memang nak. Tetapi semua tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana itu bukan matlamat pemutusan para rasul. Matlamat pemutusan para rasul adalah untuk membawa manusia keluar daripada kesyirikan kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kamu suka ataupun kamu tak suka, maka itulah matlamat objektif yang Allah Subhanahu wa taala utuskan para nabi dan para anbiya, para rasul. Ini tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, akhirnya musyrikin Quraisy beri kata dua kepada Nabi, pilihlah, sama ada kami yang membinasakan engkau wahai Muhammad, ataupun engkaulah yang akan membinasakan kami. Ini tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, kita melihat kepada peristiwa ini ada dua pengajaran yang besar yang diceritakan, yang ditulis, dinukilkan oleh Syekh kepada kita. Yang pertama, mempamerkan kepada kita sejauh manakah keaslian dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menedahkan satu perkara tentang tujuan dan norma-norma suci yang dituju ke arahnya oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Syekh kepada kita, inilah perkara yang hendak dipamerkan kepada kita, yang mana Nabi membawa suatu dakwah yang asli, yang benar, datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, sekiranya datang daripada musuh-musuh Islam, orang talib barat, puak-puak Nasrani, Yahudi dan sebagainya, yang kononnya mereka masukkan jarum-jarum halus dalam pemikiran umat Islam, kononnya Muhammad ini membawa satu tujuan-tujuan tertentu, sepatutnya kita orang yang beriman kepada Allah dan Rasul tahu tentang sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tolak mentah-mentah. Semua ini adalah dakwah yang palsu, tanpa ada kebenaran yang jelas. Kenapa? Karena jelas kepada kita dalam peristiwa ini, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tolak semua tawaran-tawaran mereka itu. Kalau jelas Nabi datang dengan membawa suatu tujuan pribadi, nescaya Nabi dah terima semua tawaran mereka itu. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah, jelas dalam peristiwa ini Nabi menolak semua tawaran-tawaran mereka itu. Ini menunjukkan kepada kita bahawa dakwah perjuangan yang dibawa oleh baginda Nabi SAW adalah benar, datang daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan datang daripada dirinya sendiri. Itu yang pertama, kata Syekh. Yang kedua, menggariskan kepada kita titik-titik dan perenggan-perenggan yang telah dipegang oleh baginda Nabi SAW. Apakah boleh engkau mengikut sebarang polisi untuk menjalankan dakwah Islamnya? Apakah Tuhan memberi engkau peluang untuk memilih sebarang jalan asalkan boleh sampai ke matlamat suci, dengan arti kata tujuan mengharuskan sarana? Tidak sedemikian. Itu tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah. Nak bagi tahu kepada kita yang kedua, kata Syekh, Islam ni dia ada polisi dia sendiri. Matlamat tidak menghalalkan cara. Walaupun kamu matlamat bagus ni, baiklah matlamat kamu, tetapi cara kamu cara yang tak betul, tidak menepati syariat Islam, maka Islam menolak. Kamu nak menyampaikan dakwah, nak mengajak orang beriman kepada Allah dan Rasul, nak mengajak orang menjadi baik dan sebagainya, mesti mengikut jalan-jalan yang dibolehkan oleh syariat. Tak boleh kamu mengambil cara lain, pendekatan yang lain, tetapi matlamatnya sama, iaitu nak bantu orang susah, miskin dan sebagainya, tapi cara kamu adalah cara yang salah. Kan? Kita nak bantu orang miskin, kita nak bantu orang susah, tapi kita ambil cara harta yang haram, cara rasuah, cara rompak, cara rabut, tapi kita pergi tolong orang miskin, macam Robin Hood. Kan? Niat dia bagus, matlamat dia, kan, untuk membantu orang susah, orang miskin.
Tapi dia pergi rompak harta orang-orang kaya, raja-raja dan sebagainya, dan bantu orang miskin. Tetapi dalam Islam, matlamat tidak menghalalkan cara. Biar ada dia punya cara, kaedah yang mesti kamu ikut berlandaskan hukum syariat Islam. Maka sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, Nabi tegas dengan prinsip Islam. Apa sahaja kamu bawa, cadangan kamu, pelawaan kamu, tawaran kamu, sekiranya ia terkeluar daripada landasan syariat, tidak menepati syariat Islam dan sebagainya, maka aku tolak. Semua tawaran itu, cadangan itu aku tolak. Sebab apa? Dalam Islam dia ada prinsip dia yang mesti dipegang teguh. Kenapa? Kerana amalan kita semua itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun niat kita bagus, cantik, ya, tetapi kalau caranya salah, tidak menepati syariat Islam, maka ia akan menjadi sia-sia di dalam agama Islam. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, dua ibrah, dua pengajaran yang besar yang dinukilkan oleh Syekh kepada kita dalam peristiwa tawaran yang diberikan oleh musyrikin Quraisy kepada baginda Nabi SAW, nak bagi tahu kepada kita. Yang pertama, perjuangan dakwah Nabi adalah benar datang daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan daripada diri dia. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi berpegang teguh kepada prinsip Islam. Sekiranya menepati prinsip Islam, Nabi welcome, ahlan wa sahlan, Nabi terima. Tetapi kalau ia terkeluar daripada landasan Islam, syariat Islam, maka Nabi akan tolak. Maka tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah, samalah kita. Kita mestilah berpegang kepada prinsip Islam. Apa sahaja yang datang kepada kita, kita menilai, dan sekiranya ia menepati syariat Islam, maka perkara itu boleh kita ambil jadi bukan panduan dan sebagainya. Tetapi sekiranya ia terkeluar daripada landasan Islam, syariat Islam dan sebagainya, maka kita kena tolak, walaupun kadang-kadang kita nampak ia menguntungkan kita. Itu tuan dan puan rahmati Allah, itulah sedikit banyak yang boleh kita bincangkan pada malam ini, iaitu tentang beberapa tawaran yang telah diberi oleh musyrikin Quraisy kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan syarat, iaitu Muhammad mesti memberhentikan dakwah di kota Mekah. Itu tuan dan puan rahmati Allah, mudah-mudahan kita bertemu lagi pada masa akan datang. Oleh kerana musyrikin Quraisy, mereka menggunakan kekerasan, tak jalan. Mereka menggunakan cara diplomasi, cara lembut bertemu dengan Nabi, tak berjaya. Dan akhirnya mereka menggunakan suatu pendekatan yang drastik untuk memberhentikan dakwah yang dibawa oleh Muhammad, iaitu dengan melakukan pemulauan ekonomi. InsyaAllah kita akan bertemu, bincang tentang peristiwa ini pada masa akan datang. Jadi saya mohon ampun dan maaf sekiranya ada salah dan silap mengambil masa tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada malam ini, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu hati kita, meneguhkan jiwa kita dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan melahirkan rasa cinta dan sayangnya kita kepada diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada hari ini kita masuk bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran kekasih Allah Subhanahu wa taala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita perbanyakkanlah solawat, perbanyakkanlah berzikir, perbanyakkanlah kita membaca sirah-sirah perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita lebih mengenali tentang diri baginda, lebih mengenali tentang perjuangan yang dibawa oleh baginda, dan supaya kita bertambah sayang dan kasihnya untuk kita bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari akhir nanti insya-Allah. Jadi sekadar itu sahaja yang boleh kita bincangkan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala